Ya, terima kasih diucapkan. Saya Lawing San. Kita bertemu kembali pada hari ini dan topik yang kita akan bincang adalah berkaitan dengan tarikh pilihan raya dan sama ada mungkin ianya boleh diadakan pada penghujung tahun ini apabila ianya juga merupakan musim tengkujuh dan musim banjir. Dan seperti apa yang dimaklumkan semalam dalam front page ataupun muka surat pertama surat khabar Keputusan Malaysia telah pun dilaporkan bahawa Perdana Menteri telah berjumpa dengan Ketua Polis Negara, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan juga Peguam Negara berkenaan dengan pembubaran Dewan Rakyat dan juga tarikh-tarikh yang bersesuaian untuk diadakan pilihan raya pada tahun ini. Itu pun kalaulah pembubaran Dewan Rakyat ini dikenang oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita tidak akan bercakap tentang sama ada isu berkaitan dengan sama ada Perdana Menteri perlu mendapat persetujuan daripada ahli-ahli jemaah menteri atau tidak sebelum beliau boleh memohon untuk berjumpa ataupun menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Itu kita tidak akan bincang hari ini. Tetapi apa yang saya ingin lafazkan kepada orang-orang UMNO yang hendak pilihan raya diadakan pada akhir tahun ini, khususnya mereka yang menyokong hujah bahawa pilihan raya boleh diadakan dalam pada musim banjir, kerana bukan setiap hari ada banjir, ianya boleh diadakan pada musim tengkujuh, musim banjir yang tidak ada banjir. Saya ada dengar ada seorang pemimpin kanan UMNO yang mengatakan kenyataan sedemikian. Saya ingin bertanya kepada mereka berkata bahawa kenyataan ini adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak bertimbang rasa terhadap keadaan dan perasaan mangsa banjir yang pernah menghadapi keadaan banjir yang teruk pada akhir tahun lepas. Saya rasa walaupun apa yang kita lihat on the ground ialah walaupun kadang-kadang banjir itu sudah pun tidak ada, air bah sudah pun surut, itu tidak bermakna mereka berada pada keadaan yang paling sesuai untuk membawa undi ataupun mengundi. Kita harus tahu bahawa trauma masih ada lagi. Apatah lagi ada kemungkinan mangsa-mangsa banjir ini telah pun kehilangan dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen pengenalan diri mereka. Dan saya sebenarnya bertanya-tanya di dalam hati saya, apakah akan berlaku? Adakah mereka boleh pergi ke pusat pengundian untuk membuang undi dalam keadaan yang tidak ada dokumen pengenalan diri? Adakah mereka sempat untuk mendapatkan IC sementara untuk membolehkan mereka pergi mengundi? Saya rasa trauma dan juga dari segi kesiapsediaan pengundi untuk membuang undi, saya rasa soalan seperti ini agaknya pemimpin UMNO yang mengeluarkan kenyataan itu dia tidak tahulah. Bukannya senang untuk pilihan raya diadakan pada musim tengkujuh dan musim banjir. Bukannya bermaksud kalaulah air banjir itu sudah surut maka kita boleh mengundi, kita boleh berkempen. Tidak sama sekali. Banyak lagi perlu dilakukan. Tempat mereka tinggal, kampung halaman, rumah perlu dibersihkan, kerugian mereka perlu buat laporan, dokumen mereka yang hilang. Kalau keluarga ada lagi kanak-kanak kecil, bayangkan betapa lecehnya dan banyak kerjanya yang perlu dilakukan selepas banjir. Apatah lagi pada masa itu bukan semua pun boleh balik ke rumah masing-masing. Hujan mungkin boleh turun tetapi air belum lagi surut. Pusat pemindahan sementara masih belum sempat lagi ditukarkan kepada sebagai pusat pengundian. Jadi sekolah ini macam mana nak jadi tempat untuk
mangsa banjir menetap sementara ataupun dijadikan sebagai tempat membuang undi. Kita tak tahu. Dan saya rasa ini sudah pastinya sesuatu yang tidak diambil kira semasa pemimpin UMNO ini mengeluarkan fikiran. Itu pun tidak kira lagi kalau ada jalan yang dibanjiri air dan di mana kenderaan seperti kereta dan motosikal tidak boleh lalu. Jadi kalau mereka nak pergi ke sekolah untuk buang undi tapi jalan tu dihalang oleh air macam mana? Tak payah mengundi ke? Jadi saya rasa itu kita perlu ambil kira. Yang kedua saya nak bangkitkan ialah berkenaan dengan pilihan raya ini. Kita kata pembubaran Dewan Rakyat itu di peringkat persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat, negeri Malaysia ini juga ada negeri-negeri dia. Ada kerajaan negeri, ada juga sidang Dewan Undangan Negeri masing-masing. Ada juga belanjawan di peringkat negeri yang perlu dibentangkan dan diluluskan dan dibahaskan dan diluluskan di Dewan Undangan Negeri. Kita tahu negeri seperti Melaka, Johor, Sabah, Sarawak tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri mereka pada masa terdekat kerana pilihan raya di peringkat negeri sudah pun dibuat pada tahun lepas dan tahun sebelum itu. Tetapi untuk negeri-negeri yang lain macam mana? Saya ingin bertanya kepada orang-orang UMNO, kalaulah kerajaan membubarkan Dewan Rakyat pada masa sekarang, bagaimana dengan Dewan Negeri? Bagaimana dengan belanjawan di peringkat kerajaan negeri yang barangkali masih belum dibentangkan, masih belum dibahas dan masih belum diluluskan? Bagaimana? Jadi ini akan memberi kesan kepada operasi kerajaan negeri kerana sekiranya belanjawan di peringkat negeri ini tidak diluluskan pada waktu yang ditetapkan, ia akan menjejaskan perjalanan dan operasi kerajaan negeri pada tahun 2023. Itu sebabnya saya ingin memberi satu hujah di sini tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita janganlah terlalu gairah dengan pembubaran Dewan Rakyat pada tahun ini. Bukan sahaja ada isu ataupun masalah banjir yang kita perlu hadapi, tetapi dari segi berjalanan kerajaan khususnya dan termasuk kerajaan negeri, ianya juga harus diberi perhatian. Janganlah kita terlalu sangat nak berpolitik dalam keadaan ekonomi kita tidak menentu, mata wang ringgit merosot, pendapatan orang ramai tidak menentu, harga barang semakin naik, inflasi semakin naik. Dalam keadaan yang gawat seperti ini, bagaimanakah kita boleh berkempen dan berpolitik? Saya rasa kita harus berwaspada kepada hujah-hujah ini dan saya berharap mereka yang memegang kuasa itu bolehlah membuat keputusan yang bijaksana supaya kita tidak bubarkan Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri pada tahun ini. Biar semuanya berjalan secara lancar, termasuk pembendangan bajetnya dilakukan secara telus, secara lancar, diluluskan, dibahas. Suara rakyat dapat didengar dan diketengahkan dalam perbahasan di Dewan Rakyat dan Dewan Negeri masing-masing, dan kita boleh memastikan kerajaan ada wang yang disediakan untuk dibelanjakan pada tahun 2023 dan segala persiapan untuk menghadapi banjir ini ataupun mana-mana sahaja malapetaka, kita sudah membuat persiapan yang sepenuhnya pada bulan September, bulan Oktober dan November dan juga Disember ini. Dan pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sekolah ini kita jangan jadikannya sebagai pusat pengundian terlebih dahulu, jadikannya sebagai tempat bersiap sedia, tempat pemintahan yang boleh digerakkan secara bersiap sedia untuk menempatkan mana-mana mangsa banjir pada 2-3 bulan yang akan datang ini. Kita lihat keadaan cuaca sekarang sangat tidak menentu. Semalam saja di KL ada banjir kilat. Itu banjir kilat. Apa akan berlaku kalau hujan dengan kepadatan yang tinggi turun secara kuat selama berjam-jam, selama berhari-hari lamanya, dan kita khawatir ini akan berlaku. Jadi biarlah agensi kerajaan, JKR dia, JPS dia, PDRM dia, hospital dia, pejabat pendidikan dan juga pejabat kesihatan, majlis perbadaran dan juga BBT, semuanya bersiap sedia bukan kerana
isu politik, tetapi bersiap sedia untuk menolong rakyat semasa banjir. Itulah saranan daripada saya. Saya berharap sekiranya tuan-tuan dan puan-puan setuju dengan saya, sebarkan dan hebarkan mesej ini kepada mereka. Harap-harap mereka yang memegang kuasa, yang ada yang memegang kuasa itu boleh membuat keputusan yang paling bijaksana untuk kebajikan dan juga kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan mana-mana parti politik. Sekian, terima kasih.